malang hanya untuk mendapat upah beberapa sen. Apa apa susahnya untuk berjaga malam selama sebulan demi untuk mendapat ganjaran ibadat selama 80 tahun? Sebenarnya, semangat kesungguhanlah yang tidak ada dalam hati. Seandainya sudah dirasai sedikit daripada kelazatannya, bukan lagi semalam, malam beratus-ratus malam pun sanggup seseorang itu berjaga. Seseorang syair bermadah. Dalam bercinta, kesetiaan dan kekasaran adalah sama. Semua perkara akan terasa lazat jika hati sudah cinta. Walaupun baginda Salam telah diberi begitu banyak berita gembira dan janji-janji oleh Allah SWT, yang baginda SAW sendiri meyakininya, pasti ada sesuatu yang begitu istimewa yang menyebabkan baginda SAW tetap bersolat begitu panjang sehingga kaki baginda SAW menjadi bengkak. Kita pun turut berbangga dengan nama baginda SAW dan mengaku sebagai umatnya. Sememangnya mereka yang menghargai perkara-perkara ini telah pun melakukan perkara segala-galanya dan telah menunjukkan kepada umat sebagai contoh yang tiada peluang untuk orang lain berkata. Siapakah dapat meniru kesungguhan Nabi SAW dan siapakah yang mampu melakukannya? Sebenarnya hatilah yang perlu dipupuk. Bagi orang yang ada kesungguhan untuk mengalirkan sungai susu daripada sebuah bukit pun adalah mudah. Kesungguhan beribadat seumpama itu adalah sangat sukar untuk dihasilkan tanpa berkhidmat dengan Allah untuk dapatkan tabiah. Seorang pujangga bermadah, kamu bercita-cita untuk membersihkan hati, maka hikmatilah para ulama. Pemata ini, yakni hati yang bersih, tidak akan didapati di dalam khazanah raja-raja. Apa yang telah menyebabkan sebaik saja Sayyidina Umar radhiyallahu pulang ke rumah, beliau terus bersolat hingga ke subuh. Sayyidina Uthman radhiyallahu pula setelah berpuasa sepanjang hari akan menghabiskan malam dengan bersolat. Beliau hanya tidur sekejap dan pada bahagian mula malam beliau akan mengkhatam Al-Quran pada satu rakaat solatnya. Dinukilkan daripada Hazrat Abu Talib Maki rahmatullahi dalam kitab Syara'iyal bahawa telah sah secara tawatuk, yakni berita yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang begitu ramai di setiap peringkat sanadnya sehingga mustahil mereka berbakat untuk berdusta. Terdapat 40 orang tabi'in yang telah bersolat subuh dengan wuduk dan isyak, dan ada antara mereka berterusan beramal dengan cara ini selama 40 tahun. Apabila Hazrat Syadat rahimahullah berbaring pada waktu malam, beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke subuh. Beliau berkata, Ya Allah, ketakutan kepada api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku. Hazrat Aswad bin Yazid rahimahullah pula tidak tidur langsung sepanjang Ramadan, kecuali sekejap saja antara maghrib dan isyak. Dinukilkan tentang Hazrat Sa'id bin Musayyab rahimahullah bahawa beliau bersalat subuh dengan wuduk isyak selama 50 tahun. Hazrat Silah bin Ashar rahimahullah bersalat sepanjang malam dan apabila menjelang fajar beliau akan berdoa. Tidaklah layak untuk aku berdoa meminta syurga. Hanya sekadar inilah permintaanku supaya engkau menyelamatkan aku daripada neraka. Hazrat Qatadah rahimahullah mengkatakan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan. Sementara pada 10 malam terakhir beliau akan mengkatakan setiap malam. Berita tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah bersalat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini merupakan ketidakkepercayaan terhadap sejarah. Apabila ditanya, bagaimanakah Tuhan dapat mendapat kekuatan itu? Beliau menjawab, saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah SWT. Beliau hanya tidur sekejap pada waktu tengah hari dan berkata, terdapat kenyataan tentang tidur pada waktu tengah hari dalam hadis, yakni beliau tidur pada waktu tengah hari pun kerana ingin mengikut sunnah. Semasa membaca Al-Quran, beliau akan menangis begitu sekali sehingga jiran-jirannya merasa kasihan terhadapnya. Pernah suatu ketika, beliau telah menghabiskan sepanjang malam dengan menangis sambil membaca ayat yang maksudnya, bukanlah kekalahan itu saja, bahkan kiamatlah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan sepenuh-penuhnya. Dan azab sesa hari kiamat itu amat dahsyat dan pahit. Surah Al-Qamar ayat 46. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat diamalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa